Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin anda sedang tonton video ni dekat laptop dan juga PC anda, so anda dah tahu apa yang saya nak kongsikan dalam video kali ni. Maybe disebabkan anda betul-betul belajar tentang dia, ataupun maybe disebabkan anda guna komputer dalam satu jangka masa yang lama, anda tak sedar yang anda belajar tentang 5 basic komputer ni. Dalam video kali ni, saya nak kongsikan dengan anda 5 basic ataupun 5 asas komputer yang patut anda master supaya memudahkan kerja anda. Kalau anda betul-betul faham 5 basic ni, dia memang akan tingkatkan produktiviti anda lah. Bagi siapa-siapa yang dah tahu, video ni akan jadi ulang kaji kepada anda. Siapa-siapa yang belum tahu, saya percaya video ni akan membantu anda. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey, 5 basic yang saya nak kongsikan dengan anda dalam video kali ni adalah berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang jurujual dan juga technician di kedai komputer Mona Lisa KB Mall, Kota Baru, Kelantan. Jadi, apa yang saya nak kongsikan dalam video kali ni kemungkinan besar berbeza dengan apa yang anda belajar dekat sekolah, college ataupun university. Basic pertama yang anda kena master ialah anda kena pandai buka dan juga baca Task Manager. Tujuan buka Task Manager ni ada dua. Yang pertama adalah untuk tutup mana-mana software yang tidak berfungsi, dan yang kedua adalah untuk pantau performance hardware semasa. Ramai yang fikir shortkey untuk buka Task Manager ni adalah dengan cara tekan button Control tambah dengan Alternate tambah dengan Delete dekat kita punya keyboard, lepas tu pilih Task Manager. Tapi sebenarnya cara paling mudah untuk buka Task Manager adalah dengan cara tekan Control tambah dengan Shift tambah dengan Escape button. Automatically Task Manager akan keluar. Okey, dekat Task Manager ni kita boleh nampak software yang kita sedang guna, keadaan semasa kita punya prosesor CPU tu, lepas tu memori, disk, GPU, network dan lain-lain. Kalau kita nak matikan mana-mana software yang kita kata hang ataupun tak bergerak, tak berfungsi, just simply klik kanan atas software tersebut dan kita pilih End Task. Settle. Kemudian kalau PC kita tu macam slow sikit kan, kita kena baca apa kita punya hardware dekat Task Manager ni, macam CPU usage berapa, memory usage berapa, disk dan lain-lain. Ada tak yang macam pelik sikit? Sebagai contoh lah, kita tak ada guna apa-apa software tapi hard disk punya usage ni dia naik sampai 100%. So dari situ kita tahu yang hard disk kita ada masalah. Sebut tentang masalah ni, kita pergi kepada basic yang kedua, iaitu anda kena tahu cara untuk Google satu-satu benda. Saya tak cerita tentang Google Chrome, tapi saya cerita tentang Google Search Engine tu. Tak kisahlah anda nak guna Google Chrome ke, anda nak guna Firefox ke, anda nak guna Microsoft Edge ke, anda nak guna Opera. Yang penting untuk search engine tu anda kena pakai Google, sebab dalam banyak-banyak search engine yang ada atas muka bumi ni, yang mampu bagi kepada kita result yang tepat adalah Google lah. Anda boleh bandingkan dengan Bing, search engine dari Microsoft. Anda search perkataan yang sama, anda cari result yang paling tepat dengan apa yang anda nak, anda akan terkejut bagaimana Google mampu susun result tu dengan sangat kemas. Kalau kita tanya soalan sebagai contoh, I don't use my PC but my disk usage is 100%, how to solve? Just tulis macam tu, macam soalan budak-budak kan kalau kita sekali baca, tapi Google ambil benda tu dengan serius dan dia akan keluarkan jawapan kepada kita. Dekat Google ni pun sebenarnya kita tak perlu nak tulis ayat yang skema-skema macam saya bagi tahu tadi. Even kalau ada typo sekalipun, tak payah nak susah-susah tekan backspace, lepas tu baiki ayat dengan betul, baiki perkataan dengan tepat. Tak perlu pun, sebab Google dia akan teka apakah perkataan yang kita nak guna. Tu belum cerita lagi tentang
sekarang voice assistant dari Google. Yang tu lagi power, okay? So, anda kena tahu yang Google ni bukan tempat untuk kita cari gambar dan juga video semata-mata. Okay, kita pergi kepada basic yang ketiga, which is be a golden rule untuk PC kita. Dalam dunia PC ni ada satu kita kata formula keemasan. Semua orang boleh guna benda ni, iaitu bila mana kita hadapi masalah dekat PC kita ni, jangan lupa untuk restart ataupun shutdown. Kalau bila kita katakan kita dah guna komputer tu dalam masa 2-3 hari dan kita hadapi macam dia punya loading time makin perlahan, lepas tu kalau kita pindah file pun makin perlahan, sedangkan sebelum tu kita guna dengan cara yang sama, laju je. Tiba-tiba sekarang ni dia jadi perlahan. So cara dia tak lain dan tak bukan, kita restart PC kita. Kalau lepas restart pun ada sedikit masalah, cara dia ialah kita shutdown PC kita dan tunggu selama 3 hingga 5 minit bagi semua elektrik dah tak ada dalam PC kita itulah. Kenapa bila shutdown ni dia mampu selesaikan masalah kita? Basically bila kita guna komputer ni, data-data akan disimpan ke dalam RAM sebagai memori sementara. So dekat situ mungkin ada sedikit salah faham yang berlaku ke, atau mungkin ada driver yang sedang update dan dia punya update tu tak sempurna, maka dia ganggu performance PC kita. Dengan cara shutdown dia mampu reset balik semua benda tadilah. That's why bila ada masalah je, sebelum anda PM orang, anda tanya orang, anda cuba restart dulu 2-3 kali PC anda. Kalau still bermasalah, barulah anda cari pakar. Okey, itu basic yang ketiga. Basic yang keempat ni pula disebabkan tahun 2022 internet adalah satu benda yang wajib anda kena tahu ikon internet yang ada dekat bawah taskbar kanan anda tu. So untuk connection internet ni ada dua connection, satu wifi dan satu lagi LAN port lah. So untuk LAN port dia punya ikon macam ni, bila kita connect dia akan tulis Ethernet, dan kalau kita guna wifi dia akan jadi macam ni lah. Saya jumpa ramai orang yang mengadu dia punya internet sebelum ni okey je. Sebelum ni boleh connect dengan speed 100 megabit per second dan sebagainya. Tapi hari ni tiba-tiba tak boleh main internet. Sedangkan kalau tengok dekat ikon kat bawah tu, dekat taskbar tu, wifi connected, wifi connected, tapi tak ada internet. So apa yang anda kena buat, anda tengok dekat wifi punya status tu, adakah ada internet. Kalau ada internet, normally dia akan tulis connected lah. Tapi kalau tak ada internet, dia akan tulis no internet. Bila mana tak ada internet, apakah yang anda kena buat? Apakah punca kepada masalah tu? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, router anda bermasalah. Maybe ada kilat ke, dia menyebabkan router anda kita cakap ada shortage, electric shortage kat mana-mana ke, ataupun mungkin line internet rumah anda bermasalah lah. So bila line internet rumah anda bermasalah, apa yang anda kena buat ialah anda kena call Unify ataupun internet service provider, ISP tu, minta mereka reset port internet rumah anda. So itu basic yang keempat. Dan yang terakhir ialah cara untuk navigate file dan juga folder yang ada dekat PC kita. Okey, anda pergi dekat taskbar dan dekat bawah ni klik ikon File Explorer. Bila kita klik File Explorer, yang keluar ni yang orang biasanya kita akan panggil dia sebagai folder ni, benda ni sebenarnya kita panggil dia sebagai app window. So kalau kita buka folder, dia panggil app window folder. Kalau kita buka game, dia panggil Windows untuk game tu. That's why untuk Windows, untuk operating system ni, kita panggil dia sebagai Windows lah. Banyak tingkap gitu. Cuma bila kita buka dia punya app folder ni, kita ada 3 segmen utama. Bahagian atas kita panggil dia sebagai menu option, lepas tu bahagian kiri ni kita panggil dia sebagai navigation panel, dan di sini yang besar ni biasanya adalah tempat kita punya files dan juga folders. Basically untuk Windows 11, menu option ke atas ni adalah untuk buat file baru, untuk sorting ataupun susun ikut kehendak kita. Lepas tu untuk baiki
views file dan juga folder tu ikut kepada beberapa format yang mereka tetapkan. Cuma yang saya selalu guna untuk views ni sama ada yang besar macam ni ataupun saya akan pilih detail untuk saya tengok format file dan juga dia punya size file tu. Anda boleh ubah lagi ikut anda boleh ubah dia punya urutan, dia punya susunan ikut apa yang anda nak. Macam contoh date modified ni, tarikh dia diubah. So dengan ubah benda ni kita tahulah mana files yang baru kita main-main dengan dia. Dan kalau ada folder yang kita selalu guna dan anda nak letakkan dia ke quick access dekat navigation panel yang ada belah kiri tu, anda boleh klik kanan atas mana-mana folder yang anda nak dan anda pilih pin to access. So folder tu akan berada dekat quick access yang ada dekat navigation panel. Basically itu 5 asas kepada penggunaan komputer tu sendiri. Ada banyak lagi sebenarnya, tapi disebabkan saya tak nak video ni jadi panjang lebar, maka saya limitkan dia kepada 5. InsyaAllah pada masa akan datang saya akan tambah lagi sikit supaya kita semua dapat tingkatkan produktiviti kita. Cuma kalau anda rasa ada basic komputer yang wajib orang tahu secepat mungkin, ASAP, anda boleh kongsikan dalam ruangan komen di bawah supaya orang lain dapat rujuk apa yang anda rasa itulah. Itu saja dari saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.